Surat apa? Muka surat apa? Tahu tak muka surat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Sekali lagi pada malam ini kita dapat bersama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini akan mendapat rahmah dan barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Marilah sama-sama kita kembali menyambung pengajian menerusi kitab Hakikat Asy-Syaitan Ar-Rajim. Dan pada malam ini kita akan mempelajari bab yang ke-8, iaitulah cara dan tujuan tipu daya syaitan terhadap anak cucu Adam. Perkara ataupun bab yang ke-8 ini akan membincangkan tentang bagaimana syaitan laknatullah ini melakukan tipu daya mereka terhadap anak cucu Adam. Perlu diketahui, tugas utama syaitan ialah menipu daya anak cucu Adam. Mereka mempunyai pelbagai bentuk, cara dan modus operandi untuk memainkan peranan, menggoda, memperdaya, menipu, memujuk dan memesongkan anak cucu Adam sehingga menjadi lalai, sesat dan terjerumus ke dalam perangkapnya, yang akhirnya akan memusnahkan kehidupan manusia di dunia dari aspek kepribadian, keluarga, kelompok, masyarakat dan negara. Natijah terakhir dari kemusnahan tersebut, mereka akan menerima azab, siksaan dan neraka di akhirat kelak. Kalau kita melihat dari sudut tipu daya syaitan ini, mereka akan menggunakan pelbagai cara dan kaedah. Antaranya yang mereka lakukan ialah menggoda. Menggoda dalam erti kata cuba untuk memperdaya anak cucu Adam ni. Menggoda ni maknanya bukan sekali dia akan lakukan perkara tersebut, dia berulang kali. Lalu dalam keadaan begitu dia akan menipu anak cucu Adam, berhelah.
tak apa ambil, sikit je, tak apa ambil, nanti boleh taubat. Itu antara cara dan kaedah yang digunakan oleh syaitan iblis. Antara lain lagi mereka menggunakan kaedah pujuk. Sebab kita nak sesuatu benda ni, kita akan buat sesuatu yang akan kita lakukan bagi mendapatkan sesuatu itu. Dipujuk kita, buatlah, makanlah. Dan perbuatan memujuk ini bukan sekali, dia berulang-ulang, dia repeat. Dan begitu jugalah dia akan memesongkan anak Adam ini daripada jalan kebenaran. Dia akan tunjuk kita satu jalan yang tidak benar. Ikut jalan ni kamu akan selamat. Ikut jalan ni akan menyebabkan kamu masuk syurga. Jadi perkara-perkara inilah yang digunakan oleh syaitan iblis, dan perkara ini diulang setiap masa. Bukan sekali dua, tetapi setiap masa dia akan ulang-ulang untuk memujuk, untuk menggoda, memperdaya, dan semua cara yang mereka lakukan dengan hasrat, dengan tujuan supaya mereka itu dapat memesongkan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila perkara itu dilakukan oleh syaitan iblis ini, maka dia akan melibatkan soal kemusnahan kehidupan manusia itu. Kemusnahan itu dalam pelbagai bentuk, antaranya ialah kepribadian kita. Daripada seorang yang menghormati ibu ayah, akhir jadi tak menghormati ibu ayah. Daripada seorang yang berakhlak menjadi orang yang tidak berakhlak. Daripada seorang yang rajin sembahyang kepada tak rajin sembahyang. Jadi kemusnahan itu yang dinamakan kemusnahan. Begitu juga dia akan memusnahkan kehidupan kita melalui cara tersebut, ialah keluarga kita. Keluarga kita akan musnah dengan sebab apa? Dengan sebab tipu daya syaitan, bergaduh. Adik-beradik bergaduh dengan adik-beradik, berebut harta pusaka. Adik-beradik fitnah antara satu sama lain, dia akan rosakkan keluarga. Begitu jugalah dengan kelompok manusia, bergaduh, kepartian ke, politik ke, apa lagi, kemasyarakatan ke, bergaduh sama-sama mereka. Akhir sekali mereka akan membawa manusia ini ke jalan-jalan yang boleh membawa kepada permusuhan, pergaduhan, terpesongnya mereka daripada jalan yang sebenarnya. Dan apabila dah terpesong, mereka akan menerima azab siksaan di sisi Allah, dan akhir sekali mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Syaitan adalah makhluk Allah yang sangat bersungguh dalam menjalankan perancangan jahatnya. Walaupun rancangan tipu daya mereka itu amat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tetap sanggup untuk berkorban demi kejayaan mereka dalam menipu anak cucu Adam. Kalau kita lihat tipu daya syaitan ni lemah, tak kuat. Tapi kadang-kadang manusia ni dia tak sedar. Dia tak sedar, dia terperangkap. Contoh apa yang dilakukan oleh syaitan ini, iblis ini kepada Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Dia kata, dipujuk Nabi Adam, dipujuk, dia kata, kamu berdua ni Allah tak bagi mendekati ataupun tak bagi makan buah pokok ni kerana dia tak nak kamu tu kekal dalam neraka, dalam syurga. Sebab itu dia tak bagi kamu makan buah tu, supaya kamu tak kekal dalam syurga. Jadi kalau kamu nak kekal dalam syurga, kamu kena makan, baru kamu kekal. Itu poin yang pertama. Ini Allah Ta'ala cerita dalam Quran yang kita dah belajar sebelum ni. Yang kedua, Allah tak bagi kamu makan buah itu, daripada pokok itu, supaya kamu ni tak jadi malaikat. Jadi bila kamu ni tidak makan buah itu, kamu kekal macam sekarang lah, kamu jadi manusia. Jadi kalau kamu makan, status kamu akan bertukar, kamu akan jadi malaikat. Kalau kita lihat kepada poin yang digunakan oleh iblis ni, simple je. Dan tipu daya itu amat lemah. Tapi kita ni lemah. Tipu daya itu lemah. Apa yang dia
perangkap ataupun apa yang dilakukan itu juga ada sesuatu yang mudah je untuk kita tangkis. Suatu benda yang tak masuk akal, satu perkara yang kita boleh tepis begitu sahaja. Tetapi oleh kerana kita lalai, kita tamak, kita haloba, kita ada suatu sifat dalaman yang mana kita nak satu benda tu, nak gairah, nak satu benda. Antaranya Nabi Allah Adam dan juga Siti Hawa ni nak apa? Nak kekal dalam syurga. Jadi bila nak kekal dalam syurga, dia terpengaruh dengan syaitan tadi, iblis tadi, dia pun makan. Dia nak jadi macam malaikat. Dia nak jadi macam malaikat. Bila iblis kata kamu tak dibenarkan untuk menghampiri pokok itu supaya kamu tak jadi macam malaikat. Jadi kalau kamu nak jadi macam malaikat, kamu kena makan buah tu. Lalu kedua-dua pun mengambil jalan mudah. Sebab apa? Ada satu sifat dalaman ni, tamak ni, nak jadi macam malaikat. Dah nak buat apa jadi malaikat? Kita manusia kan? Tapi itu sifat manusia. Jadi lalu Adam dan Hawa pun menghampiri pokok itu, dah makan. Ini kisahnya. Tapi kalau kita lihat kembali, kalau kita ni dalam keadaan kita sedar ni, kita akan kata apa? Ish, macam mana Tok Adam boleh terfikir macam tu? Kan? Ish, macam mana Tok Hawa boleh fikir macam tu? Kita tak berada dalam situasi itu. Dan kita pun banyak kali duk kena tipu ya. Kita ni banyak kali duk kena tipu. Kan? Tapi masa kita kena tipu, kita sedar tak? Tak sedar. Sebab apa? Sebab kita lalai, kita lupa, kita alpa. Begitulah Adam dan Hawa sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sifat manusia itu dia lemah. Sifat manusia itu dia lemah. Kadang-kadang dia lupa tu, dia lalai tu, dia tak boleh fikir secara logik akalnya, muslimin dan muslimat mata Allah. Inilah dia yang dicerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat kita pun macam itulah. Hakikat kita macam itulah. Macam kita nak solat, nak tidur jangan solat lagi. Biar dulu, kita pun leka, lalai. Sikit lagi sampai nak dekat habis waktu. Tak apa, siapkan dulu. Memang tak sedar. Akhir sekali habis waktu. Habis tu kita sedar dah waktu tu. Kita leka dengan kerja kita. Kita leka dengan tugasan yang ada, menyebabkan kita lalai. Bukan apa pun. Masak asam pedas je dekat dapur kan. Bukan kerja besar pun masak asam pedas. Tapi dia boleh golek dia main-main sampai kita lalai. Lepas asam pedas, goreng sayur. Lepas goreng sayur, basuh pinggan. Akhir sekali habis waktu macam tu. Dekat nak habis waktu. Kita sedar tak? Kita masa tu lupa. Sebab apa? Kita gairah nak siapkan makanan, hidangan tu. Inilah. Semua perkara lah. Di pejabat ke, kat rumah ke. Semua perkara itu kita lakukan dalam keadaan lalai. Kita lakukan dalam keadaan lupa tentang tanggungjawab kita kepada Allah Ta'ala. Masa kena kat Tok Adam, Tok Hawa ni, kita kata, oh macam mana Adam tak boleh fikir? Macam mana Hawa tak boleh fikir? Masa kita buat asam pedas tu, kita fikir ke? Masa kita buat satu kerja dekat office tu, sampai tertangguh-tangguh salat tu, kita fikir tak? Kita lalai. Ini dia slot. Dia slot in, dia masuk, menyebabkan kita terperangkap. Mudah ya. Seterusnya lagi. Mereka bekerja kuat dengan sepenuh masa dan tenaga tanpa mengira penat lelah dan tidak teragak-agak untuk melakukannya. Syaitan iblis ni dia tak tidur. Tak macam kita. Semua tempat kita tidur. Dalam kuliah ni kita tidur. Tengah semayang pun tidur. Tengah makan pun tidur. Maknanya kita ni leka, lalai. Duduk sekejap, penat, tidur. Dan tidur tu kadang-kadang sehari 2 kali tidur. Yang buat satu, yang tidur, yang ni sekali tidur tu memang wajib dah. Sifat manusia ni Allah Ta'ala akan jadi malam dan siang ni, malam ni untuk dia berehat. Dia memang tidur. Syaitan iblis ni dia tak tidur, siang malam dia tak tidur. Kita tu macam mana syaitan iblis tak tidur? Sebab kejadian dia berbeza dengan kita. Kejadian dia berbeza dengan kita. Kita manusia ni kena rehat. Kena ada masa untuk exercise. Puak dia mana ada exercise? Kan? Apa lagi? Dan berarti kata kita ada waktu nak makan. Berbeza dengan kejadian
makhluk yang dikatakan iblis, jin ni, dia berbeza. Dia tak ada waktu rehat, dia tak ada waktu tidur dan sebagainya. Jadi sebab itu mereka akan bekerja melebihi masa 24 jam. Kerja dia bukan cangkul, kerja dia bukan menukang, bertukang, bukan. Kerja dia adalah untuk menyesatkan kita. Jadi tengah tidur pun dia masuk, ketika kita sedar pun dia masuk. Dia masuk macam mana ketika tidur? Dia masuk dalam mimpi kita. Sebab tu ada orang bermimpi macam-macam. Macam-macam dia mimpi. Lepas tu lagi, apa lagi? Dalam tidur juga mereka akan melakukan perkara-perkara yang tidak elok kepada kita. Seperti orang kata kena santau. Waktu orang tidur ni mudah untuk disantau. Contoh, dihantar suatu serangan melalui angin ke apa ke, santau ni menyebabkan kita kena waktu tidur, kita kena waktu makan, macam-macam. Jadi kerja dia adalah untuk merosakkan manusia, menyesatkan manusia, mengkhianati manusia, menzalimi manusia. Ini kerja syaitan iblis. Jadi tak nak kena prepare. Sebab tu Rasulullah ajar sebelum tidur baca doa, baca 3 kul, kan? Sapu pada badan. Pasal apa? Pasal untuk protection. Nak melindungi kita daripada serangan-serangan makhluk halus ni. Makhluk halus ni yang bernama jin, syaitan ni. Jadi sebab itu ketika mana sebelum kita tidur, kita mesti mengamalkan doa-doa, ayat-ayat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah ketika nak makan dan sebagainya, kita diajar supaya melindungi diri. Doa-doa itu adalah yang dikatakan ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia protect kita. Kita nampak mudah aja baca doa. Tapi sebenarnya doa itu mempunyai hikmah yang sangat besar, yang sabit dalam hadis Rasulullah. Rasulullah kata doa itu senjata orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham bahawa syaitan iblis ni dia kerja melebihi 24 jam. Kita tak boleh kerja 24 jam. Kan? Penat, tak boleh stres, tak boleh, kita akan jadi tak fokus dan sebagainya. Tapi kerja dia ni menyesatkan kita. Mereka menipu anak cucu Adam dengan tidak memerlukan pertolongan daripada sesiapa pun. Sekalipun mereka dicerca dan dimaki, mereka tak perlu pertolongan. Mereka mempunyai tentera mereka sendiri. Mereka tidak mengharapkan apa-apa pujian dan balasan baik dari sesiapa pun. Dia tak macam manusia. Manusia nak kena ada anugerah cemerlang baru dia kerja cemerlang, kan? Ikhlas tapi nak juga anugerah. Manusia dia nak juga pujian. Pada apa? Pujian itu reward dia panggil. Merangsang motivasi diri dia. Yang dikatakan motivasi luaran, motivasi dalaman. Intrinsik dalaman, ekstrinsik luaran. Apa dia? Kalau orang kerja intrinsik ni, yang luar, yang dalaman ni dia kena ada kekuatan, kecekalan, kan? Apa lagi? Dia dapat mengawal stres, emosi dia dan sebagainya. Yang dikatakan iman, yang dikatakan takwa. Yang melibatkan ekstrinsik ni, yang luaran ni apa dia? Pujian, surat anugerah, reward, bonus. Jadi manusia ni dia perlu kepada intrinsik dengan ekstrinsik dalam motivasi diri mereka. Jadi manusia perlu benda tu. Setan ni boleh perlu tak? Dia tak perlu pun. Intrinsik, ekstrinsik ni dia tak perlu. Luaran, dalaman dia tak perlu. Dia tahu kerja dia hentam kita je. Dia tahu kita ni sesat. Dia tahu kita ni terkeluar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia perlu ke bonus? Tak perlu. Ada ke syaitan datang jumpa bos dia iblis? Jin ni, mana habuan saya? Mana bonus saya? Tak ada. Tak ada. Tapi kalau company tu dapat bonus 5 bulan, 4 bulan, kalau kerja sambil lewa pun, dia tetap dapat juga 5 bulan bonus. Orang lain kerja sungguh-sungguh dapat 5 bulan. Tapi kalau dia tetap company tetap 5 bulan bonus, dia tetap juga dapat. Itu manusia. Jin tak.
Dia beza. Dia tidak, syaitan iblis dia tidak mengharapkan semua tu. Yang penting dia boleh melakukan sesuatu yang boleh merosakkan kita. Okey. Lepas tu lagi, mereka terus melaksanakan kerja dan tugas mereka tanpa mempedulikan kepada sesiapa. Dahsyat kerja dia ni. Kerja ni, kita tengok tadi, siang malam, pagi petang, setiap saat, setiap ketika. Ini kerja dia. Dia duduk repeat, dia duduk ulang benda sama. Makan. Kita bosan. Kan? Suruh anak mengaji. Mak pun bosan, anak pun naik bosan. Suruh mengaji ni. Mengaji Quran. Syaitan iblis dah. Jangan mengaji. Dia repeat, dia baru read. Lalu kita tak nak, tak apa, rehat dulu. Lepas tu dia datang balik. Sifat jemu tidak ada pada dia, sifat bosan tidak ada pada dia. Tapi manusia ada tak sifat jemu? Ada. Anak pun kalau banyak kali sangat mak disuruh, naik bosan juga. Tapi mak tu kadang kena faham lah. Jangan banyak kali sangat ulang, bosan anak. Ayah-ayah ni duk membebel anak-anak ni, tak boleh juga, dia naik bosan. Dia kena ada cara-cara yang pelbagai. Tapi syaitan iblis ni dia duk ulang benda sama. Dia duk asak, akhir sekali jadi pujuk. Kita kadang-kadang memujuk ni kadang-kadang tak sampai hati nak memujuk, ataupun segan nak memujuk. Tapi syaitan iblis setiap saat dia pujuk. Tak apa, buatlah. Lepas ni tinggallah, taubatlah. Tak apa, buatlah. Lepas ni taubatlah. Dia duduk main macam tu. Bisikan-bisikan itu sentiasa ada dalam diri kita. Mereka akan menjadikan manusia lalai dan lupakan Allah Subhanahu wa taala, serta akan membawa manusia ke lembah kejahatan dan jurang kecelakaan yang amat bahaya, dan akhirnya akan membinasakan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Manusia yang terperangkap dalam tipu daya tersebut akan terjebak, tergelincir dan hanyut dengan tiupan syaitan. Di antara tujuan-tujuan jahat dan cara yang buruk bagi syaitan dalam menggoda, memperdaya, menipu dan memesong anak cucu Adam menurut ajaran Quran dan sunnah ialah antaranya banyak. Antaranya tujuan-tujuan jahat buruk syaitan ni yang didedahkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan didedahkan oleh Rasulullah SAW banyak. Yang disenaraikan dalam kitab ini lebih kurang 11, 12, banyak. Nanti saya tengok sampai berapa belas ni. Hampir 20, ada 20 tujuan dia untuk menyesatkan kita selaku anak Adam ni. Ada lebih kurang 20. Yang pertama, kita lihat yang pertama dulu. Kerja syaitan ni yang didedahkan oleh Allah Ta'ala, tujuan dia nak sesatkan kita ni, apa dia tujuan dia? Menggelincirkan manusia dari jalan ke syurga. Dia alih kita supaya tak masuk syurga. Jadikan kita ni bukan menuju ke jalan syurga, menuju ke jalan neraka. Dia alih. Sikit dia alih. Sebab syurga dan neraka ni macam persimpangan dia. Tak kena pilih jalan, dia pergi ke jalan satu lagi. Dia antara dua persimpangan. Dan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-36. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Allah kata, maka syaitan menggelincirkan kedua-duanya, Adam dan Hawa, dari syurga itu. Lalu kedua-duanya dikeluarkan dari syurga yang menjadi tempat kediamannya yang paling indah itu. Bayangkan, Adam dan Hawa yang kita dah belajar sebelum ini tergelincir. Fa'azallahuma syaitan. Syaitan ni menggelincirkan kedua-duanya. Lari sikit je. Menyebabkan Adam dan Hawa tu terpelanting keluar daripada syurga. Bayangkan. Jadi kita pun kalau tak hati-hati, menyebabkan kita akan jadi macam Adam dan Hawa, tergelincir, terkeluar daripada syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Sekiranya kedua-duanya Adam dan Hawa yang dahulunya berada dalam syurga, kemudian dikeluarkan dari syurga disebabkan tipu daya syaitan dan iblis, maka bagaimanakah keadaan anak cucu Adam yang masih berada di luar syurga sedang menuju ke syurga? Adakah mereka mampu memasuki syurga? Adam dan Hawa yang kita tahu kisah dia yang dicerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dua-dua ni berada dalam syurga, dah duduk dalam syurga, dah menikmati nikmat syurga, terkeluar. Kita ni anak cucu Adam ni, kita belum masuk syurga. Syurga pun kita tak pernah kenal lagi syurga. Dengan cerita yang wajib kita imani tentang wujudnya, adanya syurga yang dikatakan al-ghaibiyat, perkara gaib yang kita tidak nampak, yang wajib kepada kita untuk meyakininya. Jadi anak cucu Adam ni di mana dia? Dua. Tak masuk syurga lagi kita ni. Tak pernah rasa. Kita hari ni duduk dalam dalam tempat yang cantik, yang elok pun rasa seronok dah. Habis satu kampung dah kita cerita. Oh, aku duduk dekat hotel ni, aku makan ini, sedap ni dan sebagainya. Ini cerita dunia. Kita ini sedang menuju ke syurga, kita belum masuk syurga. Jadi macam mana kita nak masuk syurga? Kalau kita seringkali berada dalam keadaan yang tak lurus. Itu bengkok-bengkok. Adam dan Hawa ni dia duduk dalam syurga dah, tu pun boleh terkeluar. Kita ni yang luar syurga, Allah, lagi susah nak masuk. Yang duk ada dalam pun dah keluar. Kita yang belum masuk ni, Masya Allah, lagi susah. Jadi kita kena ingatlah elok-elok, kita sedang menuju ke syurga dan kita belum masuk syurga. Sebab itu kita kena berusaha untuk masuk syurga. Sekiranya anak cucu Adam tidak berjaya menyelamatkan diri dari tergelincir disebabkan tipu daya tersebut, bagaimanakah mereka mahu menyelamatkan diri mereka sendiri? Kita yang dah hidup di dunia ini, melakukan banyak dosa kepada Allah, melakukan banyak kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan-perbuatan itu sebenarnya telah menggelincirkan kita daripada syurga. Dosa-dosa ni ialah jalan ke neraka. Kemungkaran yang kita buat ialah jalan ke neraka. Jadi kita kena bersihkan dosa-dosa ni, basuh. Cuci dosa-dosa ini. Macam mana cara nak cuci, macam mana cara nak basuh? Taubat, istighfar, jiru air dengan air taubat, istighfar ni basuh. Macam kita basuh najis, macam kita basuh kotoran, basuh. Sebab dosa dan maksiat itu adalah jalan yang menyebabkan tergelincirnya kita daripada jalan syurga. Jadi kita kena betulkan balik supaya dia lurus balik. Betulkan balik, lurus balik. Bila kita solat ataupun kita duduk dalam keadaan beristighfar, berzikir, kita hendaklah membersihkan diri kita ini supaya apa? Kotoran-kotoran tadi itu dibasuh. Kotoran-kotoran dosa dan maksiat tadi itu dicuci. Itu cara dia. Sebab apa? Sebab dosa dan maksiat itu adalah jalan ke neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tujuan syaitan ni, dia nak rosakkan kita ni. Yang kedua, menyesatkan dari jalan yang benar dan lurus. Yang tadi dia nak gelincir kita dari syurga, jalan syurga. Dia tak jadi on track lah, dia terkeluar. Yang ini pula dia nak menyesatkan kita daripada jalan yang lurus. Apa beza? Ada beza. Yang tadi tu supaya kita ni tak boleh masuk syurga, masuk neraka dulu. Yang ini ni dia nak suruh kita jadi sesat. Ini ni yang kedua ni. Sesat ni macam mana? Sesat ni maknanya kita tidak akan menjadi orang yang akan masuk syurga. Dia akan jadi macam syaitan iblis, tak masuk syurga. Yang tadi tu tergelincir, itu alal aqal Arab kata, paling minima ialah kita ni tak masuk syurga direct, tak masuk syurga. Masa kita dibicara di hadapan Allah, tak boleh masuk syurga, banyak dosa. Yang ini sesat.
Sesat dalam arti kata menjadi orang yang kufur kepada Allah, menjadi orang yang tidak diiman dalam diri dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Dia banyak stage. Matlamat utama syaitan iblis nak suruh kita kufur lah, sesat. Tapi paling tidak kita ni banyak buat dosa pun tak apa dah bagi dia. Macam tu. Jadi tak ada benda baik yang diseru. Semua tu benda yang tidak baik. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surah Sad ayat 82 hingga ayat 83. Demi kekuasaanmu wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka itu semuanya, kecuali hamba-hambamu di antara anak cucu Adam itu yang dibersihkan dari sebarang kedurhakaan dan penyelewengan. Kita dah belajar dulu dalam bab janji syaitan iblis dengan Allah Ta'ala. Ayat ini adalah ayat perjanjian dia dengan Allah. Apa janji dia? Dia nak menyesatkan manusia. Jadi dia akan sesatkan seberapa ramai manusia, menyebabkan manusia terkeluar daripada Islam, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas beragama, yang betul-betul berpegang kepada ajaranmu ya Allah. Itu tak boleh, aku tak boleh usik. Tapi yang jenis tak kuat imannya, yang jenis banyak dosa, aku akan heret dia. Heret ke arah mana? Ke jalan kesesatan yang membawa kepada kekufuran. Menerusi ayat tersebut, Allah mendedahkan berkenaan sumpahan iblis yang menyebut dalam sumpah itu dengan kekuasaan Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam. Keikhlasan seseorang mukmin itu amat penting dan bermanfaat bagi menjadi benteng kepada serangan dan tipu daya syaitan. Seorang individu hendaklah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan menyelamatkan diri daripada tipu daya syaitan. Kalau dalam kes Adam iblis tu, dia bukan sesat. Kes Adam iblis tu, Adam dan Hawa itu ialah kes yang melibatkan terkeluar daripada syurga, kerana buat satu dosa. Kes yang kedua ni yang kita duk bincang malam ni, isu yang kedua ni ialah perkara yang melibatkan kesesatan. Jangan kata Adam Hawa ni sesat. Dia tak sesat. Pasal direction ni masih betul. Dia beriman kepada Allah, bertauhidkan Allah dan diinsaf di atas perbuatan dia kerana langgar perintah Allah. Tu je. Yang ini ni, yang kedua ni menyebabkan terpelanting iman tu, keluar iman tu, rosak iman tu. Ini yang kedua. Yang kedua ni kes berat. Adam dan Hawa tak sampai tahap ni. Tak sampai tahap ni. Dia hanya buat dosa. Jadi patah balik. Yang ni yang sesat ni macam mana? Menyebabkan terkeluarnya iman, jauhnya dia daripada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Maksudnya, dan syaitan selalu mengkehendaki supaya menyesatkan manusia dan jin sebagai kesesatan yang jauh dari kebenaran. Dhalalan ba'ida, kesesatan yang jauh. Kesesatan yang jauh ni macam mana? Dia tak ada kesedaran diri. Makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin sesat, makin sesat, makin sesat. Tak ada nampak jalan nak balik, nak patah ke pengkalan, tak ada dah. Makin teruk, makin teruk, makin teruk, makin teruk, habis. Ini yang dikatakan dhalalan ba'ida. Orang nasihat tak nak dengar nasihat. Orang suruh patah balik kepada agama tak nak. Ini yang dikatakan dhalalan ba'ida. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan syaitan ni dia nak rosakkan kita ialah yang ketiga, melahirkan perseteruan dan kemarahan. Permusuhan dan kemarahan. Innama yuridu syaitana an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Surah Al-Maidah ayat yang ke-91. Sesungguhnya syaitan itu mengkehendaki supaya menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu.
wahai umat Islam, bahkan manusia keseluruhannya. Syaitan yang ketiga, dia wujudkan tujuan dia dalam erti kata untuk menipu anak Adam ni. Dia ada dua perkara ni. Dia akan jadikan kita al-adawah, bermusuh. Dia lagi-lagakan kita wal baghdha, kemarahan. Marah kepada orang tu, marah kepada orang ni. Sebab apa? Sebab dalam Islam bila seseorang itu bergaduh, seorang muslim itu, seorang mukmin itu bergaduh antara keduanya, fa aslihu baina akhawaikum. Pendekatan Quran disuruh kita buat apa? Fa aslihu baina akhawaikum, damaikan antara keduanya. Termasuklah suami isteri yang bergaduh. Dia ada sekarang ni sulh. Banyak negeri sekarang dah wujudkan sulh, majlis sulh. Suluh maknanya apa? Suluh. Melayu panggil suluh. Arab kan sulh. Sulh ni ialah perdamaian. Bila suami isteri itu bergaduh, tak menjumpa jalan penyelesaian, maka mahkamah melantik wakil-wakil daripada keluarga ini untuk berunding, untuk mewujudkan perdamaian. Itu dalam perkahwinan. Begitu jugalah dalam institusi yang lain pun, politik ke, ekonomi ke, bila bergaduh, masyarakat ke, bila bergaduh, fa aslihu baina akhawaikum. Quran suruh kita damaikan antara dua orang yang bergaduh ni. Jangan bergaduh. Sebab apa? Sebab bergaduh ni kerja syaitan. Syaitan punya kerja. Sebab itu Quran suruh kita damaikan. Ni curah lagi minyak. Itu kerja syaitan. Adu domba lagi, laga lagi. Itu kerja syaitan. Bila dia bergaduh, wal baghdha, maka timbullah kemarahan, marah. Sebab itu kalau kita marah, kita kena ambil wuduk. Sebab wuduk itu akan menyejukkan api kemarahan itu. Pergi ambil wuduk. Kita kata, dah wuduk dah ni. Marah juga, pergi ambil wuduk sekali lagi, siram air. Mungkin wuduk tu dah habis dah tadi, kan? Ataupun sejuk dah, kering dah, pergi ambil wuduk. Sebab wuduk itu akan menjadikan kita kembali sejuk. Wuduk. Ataupun kita beristighfar, tengah-tengah marah ni istighfar banyak-banyak. Sebab itu bila kita tengok kawan-kawan kita marah ni, kita kena suruh dia beristighfar ataupun mengucapkan selawat, astaghfirullahalazim, ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Ingat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Selawat ni bukan manusia yang suruh, tapi Allah menyuruh kita mengucap selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Sallu kama ini sesungguhnya Allah Taala dan para malaikatnya mengucapkan selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala yang suruh kita berselawat, bukan calang-calang, bukan manusia yang suruh. Allah dan para malaikat mengucapkan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menyuruh kita manusia mengucapkan selawat dan salam. Antara hikmah selawat ni tadilah untuk kita ni mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara mengingati Nabi itu akan menyebabkan kita ni hilang marah, menyebabkan api permusuhan kita reda. Sebab itu bila puak-puak Arab ni, tok-tok Arab ni bila gaduh, sallu ala Nabi, disuruh selawat. Dia bergaduh ni. Arab tak macam kita berlepuk terus. Mekah, Arab tak, bergaduh mulut. Dia bergaduh mulut, bising. Bising. Engkau kata aku kata engkau. Tak ada main tampar-tampar, tak ada. Macam kita terus je bagi penampar je kan. Tak cakap banyak dah, bagi penampar je. Arab tak. Sebab itu mereka bila bergaduh, sallu ala Nabi, mengucap selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa permasalahan, pertikaian, perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam khususnya dan umat manusia amnya, sama ada di peringkat sebuah keluarga, pertubuhan, kelompok, masyarakat atau negara, terdapat padanya saham syaitan. Yang wajib kita memohon perlindungan dengan kekuatan Allah dari serangan syaitan.
Segala punca perpecahan akan dapat diatasi dengan izin Allah dan taufiknya. Sekiranya semua pihak yang berkaitan benar-benar berusaha keluar daripada cengkaman syaitan melalui kalimah-kalimah Allah yang sempurna, begitu juga peranan yang perlu dimainkan oleh orang-orang yang mendamaikan perpalahan dan perpecahan. Kalau dalam masyarakat kita ni, kalau Malaysia lah tu, dalam konteks Malaysia ni, kita banyak bergaduh dalam soal politik. Hari ni tak selesai lagi. Hari-hari cakap politik. Kalau cakap politik yang mendatangkan kebaikan tu tak apa, dia cakap politik merapu-rapu. Lepas tu pula kita ni orang Islam, sama-sama Islam. Apa lagi? Kita menggunakan kuasa, kedudukan, kepentingan untuk kenakan musuh-musuh politik kita ni. Menganiai, menzalimi, menggunakan kaedah-kaedah itu padahal kita orang Islam. Ini memang lebih daripada syaitan lagi lah. Ini kerja syaitan ni. Dahlah Islam, tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan kita dengan Allah Ta'ala. Tak ada guna main politik kalau macam ni. Tak ada guna. Nak rosakkan musuh politik dengan cara memfitnah, nak rosakkan musuh politik dengan memerangkap dia dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Apa bezanya orang Islam berpolitik dengan orang bukan Islam berpolitik? Sebab itu orang bukan Islam dia berpolitik, sebab itu orang kata orang politik ni haiwan. Bila dia tak berpandukan kepada Quran dan hadis Nabi SAW, politikus-politikus itu dikenali sebagai al-hayawan, dikenali sebagai haiwan. Sebab apa? Sebab tidak berpandukan kepada asas Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi kalau orang politik yang berpandukan kepada asas Quran dan hadis, dia tidak akan melakukan kerja-kerja fitnah kepada musuh politik dia tak akan buat. Berpolitiklah cara bersih, kan? Dia tidak akan memfitnah rakan-rakan politiknya dan sebagainya. Dia tidak akan menzalimi rakan-rakan politiknya ataupun musuh-musuh politiknya, dia tak akan buat. Tapi kalau kita guna cara-cara yang tak betul, itu maknanya kita telah mengikut barat dalam berpolitik. Sebab itu orang kata politik itu kotor. Bila kotor tu maknanya tak ikut Islam. Politik Islam ni bersih, berdasarkan kepada Quran dan hadis Nabi SAW. Rasulullah pun berpolitik. Kalau Rasulullah tak berpolitik, tak wujudlah negara Islam Madinah, kan? Tidak akan adalah kunjungan delegasi luar negara datang berkunjung ke Madinah. Sebab Rasulullah SAW ada hubungan diplomatik, hubungan dengan negara-negara luar, menunjukkan Rasulullah SAW berpolitik. Tapi politik Rasulullah ialah dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara perkara-perkara yang diajar oleh Islam. Contoh dalam Islam diajar tawanan perang pun kita tak boleh bunuh. Jaga dia, beri makan. Ni tawanan perang bunuh. Tak boleh, tak betul. Jadi semuanya itu ada kaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu bila kita lihat kembali ayat ini, perpecahan-perpecahan, perbalahan-perbalahan di kalangan umat Islam ni berpunca daripada syaitan iblis. Bila ikut syaitan iblis, itulah jadinya permusuhan dan kemarahan di antara satu sama lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, sikit lagi ya. Yang keempat, menyekat manusia dari jalan mengingati Allah. Ini yang keempat. Menyekat manusia dari jalan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman tentang sekatan syaitan ke atas manusia supaya lalai daripada mengingati Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak, judi dan mahu memalingkan kamu dari mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Surah Al-Maidah ayat yang ke-91. Allah Ta'ala highlight kat sini ada dua perkara.
Yang pertamanya, ada orang dia bermusuh, dia marah dengan sebab arak dan judi. Arak dan judi ni manusia boleh bergaduh. Manusia boleh bergaduh. Selain daripada dia boleh bergaduh, wa yasuddakum an zikrillah, dia boleh menyebabkan kamu lalai daripada mengingati Allah. Bila mabuk, bila berjudi, tak ingat dah Allah. Dan begitu jugalah wa an zikrillah wa anis solah, dan begitu juga sembahyang. Bukan arak judi sahajalah yang melalaikan, hiburan yang melalaikan, termasuk dalam ayat ini. Pekerjaan yang melalaikan, termasuk dalam ayat ini, kan? Permainan yang melalaikan, termasuk dalam ayat ni. Main bola, tak ada masalah main bola, main lah. Tapi bila maghrib, sebelum maghrib berhentilah. Ni orang azam maghrib tu tenang bola lagi, tak boleh lah. Dah lalai, dah kira lalai, termasuk dalam ayat ni. Lagi apa lagi? Main game sampai lupa Allah Ta'ala. Semayang tak semayang, apa lagi? Semayang akhir waktu, tak boleh macam tu. Nak main game tu, main berpada-pada je lah. Jangan main banyak-banyak, sikit-sikit je. Nak sekat tak boleh, kan? Sebab itu satu bentuk hiburan, mainlah. Tapi jangan sampai kepada tahap melalaikan. Apa makna melalaikan? Lupa tentang tanggungjawab kita kepada Allah, lupa tentang kewajipan kita kepada Allah Ta'ala. Ini antara perkara-perkara yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerja begitu juga. Sampai masuk waktu zuhur, berhentilah. Masuk waktu asar, berhentilah. Semayanglah dulu. Maghrib berhenti, isyak berhenti. Begitulah keadaan kita. Subuh macam tu, bila dah azan, bangunlah tidur. Jangan sampai habis waktu baru bangun tidur. Itu dah kira lalai, lupa. Ini yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat tadi. Kalau keadaan kita berterusan begitu, lalai begitu, kita termasuk di kalangan orang-orang yang telah dilalaikan oleh syaitan iblis. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa melarang hamba-Nya supaya jangan dipesong oleh syaitan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan manusia dengan firman-Nya, wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin, dan janganlah sampai kerana kamu disekat dan dipalingkan oleh syaitan dari jalan Allah, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Surah Al-Zukhruf ayat yang ke-62. Manakala dalam ayat yang lain pula Allah Ta'ala berfirman, wa innahum layasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain wa fabi'sal qarin. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-38. Dan sesungguhnya syaitan itu benar-benar menghalangi anak cucu Adam yang lalaikan Allah dari jalan Allah, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka mendapat hidayah ke jalan yang benar. Sehingga apabila syaitan yang menipu dan manusia yang tertipu itu datang kepada kamu pada hari kiamat kelak, manusia berkata, aduhai, sekiranya jarak antara aku dan kamu, wahai syaitan, seperti jarak antara timur dan barat, maka syaitan itu adalah sejahat-jahat teman bagi manusia. Allah cerita dalam surah Zukhruf ni bagaimana syaitan ini kerjanya memang untuk melalaikan manusia daripada jalan Allah. Di akhirat nanti, diceritakan dalam ayat ini, di akhirat nanti bila kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita dah rasa kita ditipu oleh syaitan, dilalai oleh syaitan, lalu kita kata, qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain, alangkah baiknya jarak antara aku dengan syaitan ni seperti timur dan barat. Masa tu alangkah baiknya kalau syaitan ni jarak dia dengan aku ni seperti jarak timur dan barat. Masa tu nak buat apa lagi? Baru sedar kena tipu. Hari ni tak sedar kena tipu. Hari ni tak sedar kena tipu. Jadi manusia, kata Allah Ta'ala, di akhirat nanti baru disedar. Fabi'sal qarin. Syaitan tu adalah sejahat-jahat kawan. Tak boleh buat kawan. Allah Ta'ala kata tak boleh buat kawan kerana dia sejahat-jahat kawan. Tapi hari ni kita berkawan. Kita ikut syaitan. Kita tak patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasal
kita berkawan, rapat pula kawan tu. Akhirat nanti barulah kita nak pisahkan syaitan dengan kita ni seperti jarak timur dan barat. Wah, apa lagi masa tu? Tak ada guna lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini antara 4 perkara yang sempat kita bincangkan pada malam ini. Tujuan-tujuan jahat syaitan iblis untuk melakukan kejahatan kepada kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita pada bulan depan insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.